Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cik Wan Anisala binti Cik Wan Muhammad Rusdi, S3 T2.02. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kemahiran mikro, iaitu maksudnya kemahiran mikro ni adalah satu teknik pengajaran yang mana dia bertujuan untuk memberi kemahiran mengajar secara berperingkat, iaitu guru pelatih boleh memahirkan diri mereka untuk menjalankan aktiviti pengajaran. Contohnya set induksi, membuat aktiviti berkumpulan ataupun mencuba untuk terapkan pelbagai teknik mengajar dalam pengajaran mikro mereka. Dua kemahiran mikro yang saya pilih dalam pengajaran saya itu yang pertama iaitu kemahiran penggunaan set induksi dan yang kedua kemahiran menerang. Okey, baiklah kita masuk kepada kemahiran set induksi. Okey, set induksi ni adalah satu kemahiran yang mana bila kita nak memulakan suatu pengajaran tu dan memulakan suatu pengajaran ataupun pembelajaran tu dengan isi ataupun tajuk pembelajaran tu. Okey, jadi apa yang perlu ada dalam set induksi ni adalah yang pertama, set induksi itu perlulah menarik perhatian. Maksudnya ada apa? Kita menggunakan nada suara, guru tu memainkan peranan untuk menggunakan BBM ataupun bahan bantu mengajar, menggunakan gerak isyarat, kontak mata dengan pelajar dan juga menunjukkan satu aktiviti yang menarik. Jadi, dan yang kedua, adanya motivasi, wujudnya motivasi. Contohnya, guru tu membuat aktiviti yang membuatkan pelajar rasa ingin tahu, ingin belajar. Seterusnya, guru tu juga menggunakan teknik bercerita, memaparkan satu aktiviti yang menarik, melontarkan soalan yang mencabar. Dan yang seterusnya, yang ketiga, iaitu guru perlu membuat perkaitan. Contohnya, membuat set soalan berkaitan, melaksanakan tugas dan menyatakan aktiviti, tugas ataupun projek. Menyatakan kepada pelajar, menceritakan. Okay. Dan yang keempat, menstruktur iaitu mengaitkan pembelajaran awal pembelajaran tu dengan pengetahuan yang lepas. Maksudnya yang telah murid tu belajar. Seterusnya mengemukakan isi pelajaran baru, mengaitkan peristiwa semasa, kaitkan dengan isu semasa ataupun mengaitkan minat dan pengalaman murid. Dengan set induksi yang menarik ni, murid akan lebih termotivasi, akan lebih bersemangat ataupun bersedia untuk belajar. Okey, baiklah kita masuk kepada apa itu kemahiran menerang. Okey, kemahiran menerang ni digunakan untuk seseorang guru tu menyampaikan maklumat, konsep ataupun isi kandungan pembelajaran kepada murid-murid. Jadi, menggunakan kemahiran menerang ni lah murid-murid akan memahami subtopik pengajaran. Seterusnya, dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti video, mungkin video tu boleh menjadi bahan kepada penerangan. Bila murid tengok video tu, boleh faham pengajaran tu. Gambar dan seumpamanya. Contohnya, kalau guru tu nak mengajar tentang alam. So, dia akan guna gambar alam. Bila guna gambar tu, murid akan lebih faham. Okey, guru nak cerita pasal benda ni. Jadi macam tu. Dan seumpamanya. Jadi untuk mengekalkan minat murid terhadap penerangan guru. Cara kita nak terangkan kepada pelajar tu dengan menggunakan video, gambar tadi apa semua tu, dia akan mengekalkan minat murid. Murid akan dengar je. Tapi kalau guru tu terang je tanpa menggunakan bahan-bahan yang menarik apa semua, murid akan cepat bosan, tak faham dan sebagainya lah. Okey, jadi kaedah ini biasa digunakan. Kaedah yang biasa digunakan adalah syarahan, dialog, soal jawab, perbincangan dan sebagainya dalam kemahiran menerang ni. Jadi, jom kita lihat pengajaran menggunakan dua kemahiran ni, iaitu kemahiran set induksi dan juga kemahiran menerang. Jom. Okey Arisha, dah ready ke nak belajar? Dah ready Ustazah. Dah ready. Masya Allah, bersemangat ni hari ni Arisha ni. Sambil makan okey. InsyaAllah. Okey Arisha, insyaAllah hari ni sebelum kita belajar dulu, Ustazah nak tunjukkan satu video. Aisyah tengok tahu betul-betul. Nanti tak faham, nanti Ustazah tanya lepas tengok video ni Okey, nampak tak? Nampak. Sedap
Ambil dan buang dalam tong sampah. Bagusnya Anak papa. Allah suka kebersihan. Jom Kutip dan buang, taman bersih kita gembira. Kebersihan sebagian dari iman, jom kita amalkan. Ya, ada sampah. Tapi tong sampah tak ada. Tong sampah tak ada, dan ini ada. Oh mana, tolong juga. Kutip dan buang dalam beg ini. Jom kita Jom kita bersihkannya. bersihkannya. Allah suka Allah suka kebersihan. Jom Kutip dan buang, taman bersih kita gembira. Kebersihan sebagian dari iman, Allah sukakan kebersihan. Gembiranya, jom kita amalkan. Jom kita amalkan. Okey, dah tengok kan video tadi kan, Arisha? Dah tengok Ustazah. Buka kamera kamu, Arisha. Okey, nampak dah. Okey, dah tengok video tadi kan? Okey, jadi Ustazah janji apa sebelum tengok video tadi? Ustazah nak tanya soalan, betul tak? Ustazah nak soalan, Arisha. Ustazah nak tanya. Okey, Arisha tengok video tadi. So, dengar betul-betul Arisha. Ustazah nak tanya Arisha, apa yang Arisha faham dalam video tu? Cepat Arisha. Yang saya faham lah, kita jangan buang sampah merata-rata. Lepas tu, kita kena, kalau jumpa sampah, kena kutip, lepas tu buang dalam tong sampah. Jadi, apa adab yang diamalkan dalam video tu? Apa adab dia? Adab dia dengan? Adab dengan alam sekitar. Betul. Adab dia menjaga alam sekitar. Tengok tadi kan, Hana dia nampak sampah tu, lepas tu dia cakap, sampah lah. Lepas tu dia buat apa? Dia buang sampah tu dalam beg plastik tu kan, yang dia ada tu. Dia kutip, dia letak dalam beg plastik dia. Jadi itu adalah adab yang diamalkan dengan alam sekitar. Maksudnya dia beradab dengan alam sekitar. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ni, Arisha? Apa yang kita nak belajar ni? Nak belajar pasal apa hari ni? Jaga alam sekitar. Pasal menjaga alam sekitar. Betul. Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah apa? Tajuk ialah tajuk kita ialah alam ceria hidup sejahtera. Okey. Nampak tak gambar ni? Nampak. Nampak kan? Nampak gambar ni kan? So, Ustazah nak tanya, berdasarkan gambar yang Arisha tengok tadi tu, gambar apa tu? Tadi saya tengok ada pokok-pokok. Macam gambar hutan pokok-pokok? Betul tu. Bila kita sebut pasal alam sekitar, kita akan bayangkan apa? Tengok dekat dinding Ustazah ni. Ada gambar langit, ada gambar sawah, ada gambar bukit yang hijau, betul tak? Yang tu kita akan gambarkan tentang alam. Bila kita sebut alam, kita akan teringatkan benda tu tak? Sebab itulah saya tunjuk gambar pokok tadi tu. Pokok tu menggambarkan alam sekitar. Jadi, okey Arisha. Saya nak tanya Arisha ni, Arisha. Saya nak tanya Arisha. Apakah maksud alam sekitar? Maksud alam sekitar ni apa? Sebenarnya bila kita sebut alam sekitar ni, apa maksud dia, Arisha? Mungkin pokok-pokok, laut-laut.
sungai. Betul. Jadi alam ni maksudnya dunia. Dunia ataupun bumi kita ni, yang tu kita panggil alam. Ataupun segala yang ada dekat langit, dekat bumi. Yang tu kita panggil sebagai alam. Yang kedua, sekitar. Sekitar ni apa? Sekitar kita, sekeliling kita, tempat kita kan. Yang tu dimaksudkan dengan alam sekitar. Okey, jadi alam sekitar ni adalah benda apa? Benda yang termasuk benda yang hidup dan benda yang tak hidup. Yang ada dekat bumi kita ni atau sebagainya lah. Jadi alam sekitar ni ada pernah kita belajar kan, sains kan, dia sebut sebagai apa? Flora, fauna. Pernah dengar tak perkataan tu? Jadi yang tu lah dimasukkan. Tak pernah? Pernah. Pernah kan dengar perkataan flora dan fauna kan? Jadi yang tu lah dimasukkan dengan alam sekitar. Benda yang sekeliling kita. Macam tu. Benda hidup ke, benda mati ke, yang tu kita panggil alam sekitar. Okey. Faham kan? Saza terangkan tadi tu? Faham Saza. Faham. Bagus Arisha. Okey. Saza dah bagi tahu masuk alam sekitar. Sekarang ni saya nak tanya, apakah maksud memelihara? Memelihara. Memelihara ni maksud dia apa Arisha? Menjaga. Menjaga? Memelihara ni maksud dia kita menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Maksudnya kita nak jaga macam mana tu Arisha? Tengok Omar Dahana dalam video tadi, dia jaga kan? Dia kutip sampah. Dia buat apa lagi? Contohnya kita nak jaga alam sekitar ni macam mana? Contohnya kan, saya tanya Arisha. Kalaulah Arisha nampak ada orang membuat pembakaran terbuka, apa yang Arisha akan buat? Saya akan padamkan api tu. Padamkan. Arisha nak padam macam mana? Nak padamkan macam mana? Saya simbah air Ustazah. Simbah air. Kalau kebakaran tu besar macam mana? Nanti saya akan panggil bomba. Panggil bomba Kalau nombor telefon bomba berapa Arisha? 911. Pandainya Arisha. Jadi macam itulah kita nak menjaga. Kita jaga ni maksudnya kita elakkan. Elakkan daripada kita membuat pembakaran terbuka, daripada elakkan asap daripada bertebaran. Contohnya kita tak merokok di tempat awam. Lepas tu kita buat apa lagi? Kita kutip sampah. Kalau kita nampak sampah, kita jalan-jalan nampak sampah, kita kutip sampah, betul tak? Jadi itu cara kita nak memelihara alam sekitar. Okey, soalan terakhir daripada Saza Arisha. Tengok ni soalan Saza. Okey, soalan dia ialah, tak gerak pula slide Saza. Soalan dia lah, apakah maksud memulihara? Tadi memelihara, yang ni memulihara. Memulihara ni apa Arisha? Saya tak tahu Saza. Tak tahu? Tadi memelihara kan? Memelihara tu maksud kita jaga, betul tak? Betul tak? Sekarang ni memulihara. Okey, dengar saya cakap ni. Okey, memulihara ni maksud dia kita rawat dan kita pulihkan alam sekitar semula agar sentiasa dalam keadaan baik. Contohnya macam mana kita rawat? Kita nak rawat macam mana Arisha? Contohnya lah kan, dekat negara kita ni berlakunya jerebu contoh. Tahu tak jerebu tu apa? Jerebu tu macam asap yang tebal. Dia warna, ada warna coklat ke, warna putih ke, macam-macam warna lah. Dia bergantung kepada ketebalan asap semua tu lah. Okey, jadi berlakunya jerebu contohnya lah kan. Berlakunya jerebu. Jadi macam mana kita nak pulihkan balik? Kita nak tu balik. Kita elakkan lah maksudnya. Betul tak Arisha? Arisha dengar tak ni? Betul dengar. Kita nak rawat balik. Contohnya kan, saya bagi contoh mudah lah ni kan. Dekat pantai tu kan, dulu masa kita kecil-kecil lalu banyak pokok. Sekarang dah tak ada pokok dah. Sampai kan air bila banjir tu, air ni boleh melimpah dekat jalan. Air pantai tu. Jadi cara dia macam mana kita nak buat? Kita pulihkan balik, kita tanam pokok-pokok. Betul tak? Macam tadi saya tak bagi tahu contoh jerebu tadi. Contoh
Jerebu ni sebab apa? Sebab asap banyak sangat, pembakaran terbuka, lepas tu jumlah pokok-pokok tu sikit sangat, dia tak mampu nak menyerap karbon dioksida tu, jadi dia menyebabkan jerebu jadi panas, betul tak? Dunia kita jadi panas. Jadi cara macam tu lah kita nak jaga alam sekitar. Kita nak pulihkan balik dengan kita tanam pokok, kita buat kempen ke, lepas tu kita asingkan sampah-sampah tu ke, kita buat kita semula ke. Tu cara kita nak pulihkan. Jadi beza memelihara dan memulihara ni adalah dari sudut perbuatan. Kalau memelihara ni kita jaga. Kalau memulihara ni kita pulihkan balik yang rosak tu. Faham? Faham tak Arisha? Angguk-angguk tak faham ke kan? Okey. Faham kan? Okey, alhamdulillah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.